depan ni yang ni, tapi rupa orang Petronas ni dah 14 kali pergi kot. Ni mana satu yang diraikan itu tak? Saya pun tak tahu. Nampak macam yang di depan ni yang diraikan. Utilis lah, utilis. Apa pun tuan-tuan, saya ingat tahun ni kita nak berbual je lah. Pasal tuan-tuan dah tengok muka pun macam nampak macam ada jemaah khusus haji saya pun ada. Jadi apa benda yang saya nak cerita. Maknanya kita nak bincang sikit hari ni, sikit je sebagai bangkali betul lah kata Ustaz Syukri tadi, tips-tips yang boleh kita kongsikan. Saya ialah makna pengalaman kita membimbing jemaah di Tanah Suci ni. Perkara pertama sekali lah saya nak kalau boleh kita letakkan ni dah hampir-hampir nak pergi lah kira-kira. Kita kena kita kata bukan perbetulkan niat. Orang pergi Mekah ni tak ada niat lain lah. Semua orang pergi Mekah nak buat haji. Jadi memang niat untuk buat haji tu betul lah. Apa benda lagi nak betulkan. Cuma kita nak dia panggil strengthkan niat tu. Cakap betul dia. Makna kita perkukuhkan sikit niat tu. Ertinya kalau kita dah perkukuhkan niat kita, berarti kita telah bersedia untuk menghadapi apa saja. Pasal haji ni dia bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Hajj tuan-tuan ni, ayat 27. Allah Ta'ala sebut wa'adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Kata Allah Ta'ala, serukanlah manusia kepada untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya'tuka rijalan, dia orang akan datang walaupun sekadar berjalan kaki je. Wa ala kulli dhamirin, walaupun dia terpaksa menunggang unta yang kuat, maka dia akan datang. Ini saya ingat ayat ni tuan-tuan. Ayat ini pertama nak menjelaskan bahawa bagaimana orang akan tetap datang menunaikan haji. Cuma satu perkara yang lain kita nak faham daripada ayat ni, dari segi kita, berarti Allah Ta'ala nak nyatakan jalan kaki pun orang datang. Nampak? Atau menunggang unta kurus. Kita ni kadang contoh dalam Quran ni dia valid tuan-tuan. Kalau zaman sekarang ni kita tak usah fikir lah unta. Kita tak ada unta, dia kata kita naik kapal terbang. Takkan kapal terbang yang kurus pula. Tak, kita nak faham bahawa jalan kaki ni benda payah. Naik unta yang kurus ni, dia tak boleh terus tumbang unta tu. Kena pula unta tu kurus, yang naik macam saya. Tak, maknanya nak sebut bahawa dia memerlukan kepada keazaman. Sebab ini kita kata, kita kena strength kita punya niat. Hari-hari bukan sengihkan, ya Allah tak lama lagi nak pergi haji, tak. Bukanlah saya kata saya ni pulang alik ke Tanah Suci, tak. Tapi kira-kira jadi syarat wajib lah setiap tahun untuk pergi. Kerana kita nak mengajar orang ni, kita mesti pergi. Bias yang pergi selalu ni pun, kita pun setiap kali nak pergi tu habis doa lah. Kata orang habis kurik lah. Dah tak tahu benda nak doa lagi lah. Maknanya nak sebut pada kita sendiri, kita kena ingat bahawa dia bukan soal orang kata pasal apa orang pergi Amerika elok je. Tak ada pun wara sampai berapa kali khusus nak pergi Amerika, ada. Ada? Tak ada. Betul tak? Orang nak pergi Australia jalan-jalan naik kangaroo elok je. Naik kangaroo pula. Tengok kangaroo tu. Hitam je dah. Tak, kenapa? Kita kena faham. Orang pergi Australia, orang pergi ke China, pergi ke Beijing, pergi mana-mana lah dia pergi Bukit Tinggi ke apa nama tu, Bandung ke. Itu kan pergi ibadah. Apabila pergi ibadah, berarti
dalam konteks ibadah tu kita nak kena faham. Makna ibadah ni Allah akan uji kita. Ibadah tu Allah akan uji. Sebab ibadah ni untuk orang nak menunjukkan ketaatan. So itu ibadah. Makna ibadah ni pasal kita nak menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, cinta kita kepada Allah Ta'ala. Oh, cinta. Baik, sekarang sampai pot beg hilang. Macam masih ada cinta. Tu macam nama filem je tu. Yang kita kata, ya Allah, aku datang ni kerana aku cintakan kau. Ya Allah, kan aku. Baik. Sekarang kau sampai Mekah, aku bagi kau sakit. Ada cinta lagi? Nampak tak? Itu isu dia. Saya ingat untuk satu tahun tu saya pergi, saya ingat musim haji ke musim umrah, saya tak ingat. Dalam bas tu, yelah kita dulu ngaji di Jordan. Jordan ni sebelah Saudi je. Saya keluar pada Jordan ni gatal-gatal badan. Pergi Saudi, sampai border Saudi badan jadi gegatan. Sebab Jordan sejuk, Saudi panas. Nak cerita macam itu sekali. Jadi bila duduk sana memang super orang Arab je. Debu tu sebahagian daripada kita punya antioksidan. Debu. Sekarang kita kalau pada sini jangan buat kerja. Jadi bila itu masa saya datang daripada Jordan. Bila datang pada sini saya buat benda yang sama. Dah biasa dah, Wahal masa itu dah pun hampir 8 tahun. Kemudian pergi daripada sini buat benda yang sama, relax, tenang kan. Atas bas demam terus. Nak sebut dia benda kita buat ibadah ni, dia memang banyak halangan. Benda buat ibadah ini asas orang kena faham satu. Tak kira lah tuan-tuan ambil fikir mana. Saya tak nak cerita sangat. Pertama, tawaf. Itu khusus intensif tuan-tuan. Yang itu kalau tak tahu lagi berat ni kan, nak terbang dah. Kan hadiah pun nak sampai dah. Saya dipahamkan tu voucher dekat bin Daud. Bawah sikit, Ustaz. Kolaborasi bin Daud dengan Petronas. Tuan-tuan tu tak bin Daud? Pasar raya terkemuka di Saudi. Tak. Tuan-tuan kita ni lah petang-petang ni kan. Saya sebenarnya pakai kod ni bukan apa tuan-tuan. Selalunya kalau pergi ke pejabat ni sejuk. Semalam saya di Felda. Nak terkencing-kencing saya ceramah. Sejuk sangat. Yang ni panas lah pula. Dah di sini. Dah di sini dah. Makan mana, Ustaz? Jadi ya masalah saya tu lain kali saya akan tanya dulu, tempat tu sejuk ke panas? Biasa sebab tu biasa. So itu pertama sekali tuan-tuan niat. Bukan soal kita berniat-berniat tu, memang saya yakin semua orang berniat untuk mengerjakan haji. Sambil-sambil lah kita beli-beli barang tu kan. Sambil tak sambil pun 5,000 habis tu. Tapi maknanya maksud niat tadi kita strength. Makna kita dah, saya ingat strength ni kalau bahasa pekah dia panggil jazam. Tu jazam. Itu yang payah, sebab itu saya malah guna bahasa pekah tu. Bukan jadam kak. Jadam tu benda lain. Jazam ni maknanya putus dah. Kalau kita Melayu kita hendaklah berniat dengan niat yang putus. Jadi kita Melayu dululah. Makna niat putus dah tak ada dah, lepas pada tu apa nak jadi-jadilah. Macam tuan-tuan, ada harapan. Kadang-kadang orang kita ni pun satu juga, bila nak pergi ni dia suka cerita yang berat-berat. Tuan-tuan, kalau siapa yang banyak dosa bersedialah. Hai, yang rajin nengking suami dulu. Ada satu kisah orang tak nampak Kaabah. Mampu juga. Orang nak pergi Mekah semua risau lah kena. Saya paling tak suka sungguh kalau bercerita ke Mekah ni, seolah-olah macam itu tempat untuk nak menyiksa manusia. Sedangkan Allah Ta'ala sebut selangkah kita langkah kepada dia, Allah 10 langkah melangkaui kita kan? Allah semakin hampir kepada kita. Mengapa pula kita kata dalam bentuk yang begitu Allah akan datang kan? Tapi memang ada satu baru tak baru juga lah, satu kisah dia ceritakan. Satu orang pergi umrah je masa tu. Sampai di Mekah, dia orang dah kata pergi sesama, dia seronok sendiri. Tak sabar dia sendiri. Sampai-sampai masuk Masjidil Haram.
Orang grup dia tak sampai lagi. Dia dah masuk, tiba-tiba meraung. Tak lama lepas tu dia punya mutawif sampai, tanya dia, "Fahal meraung tak?" Dia tahulah, "Saya ni dosa banyak semua Ustaz," kata dia. "Dosa saya tahu benda ni saya buat ni sampai Allah Ta'ala azabkan saya begini." Dia kata, "Pasal apa yang masalah akak ni?" Masa tu dia masuk, dia berada di Bukit Safa tu kan. Dia meraung. Jadi orang mutawif ni tanya, "Pasal apa?" Dia kata, "Tak tahulah Ustaz, saya memang dosa saya banyak, padahal Allah uji saya begini." "Yalah, kenapa?" Tak tahu, dia kata, "Sebelum ni saya dengar saja orang tak nampak khabar, hari ni saya tak nampak khabar." Tak nampak khabar. Jadi mutawif dia bagi tahu dengan dia, "Kak, sekarang ni ada construction." Jadi di tengah-tengah ni memang ditutup. Daripada Bukit Safa dah tak nampak lagi. Dalam satu hal itu. Jadi kadang Kena juga. Pasal kita terlampau banyak sangat baca majalah. Nah, saya nak sebutkan tentang pertama sekali itu niat. Tapi bukan mana niat kita putus, kita terputus begitu, tak. Sama dengan tawakal kita, doa kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Sebab itu saya suka sebut setiap langkah kita lah tuan ni, daripada sini kita mudahkan. Saya ingat, saya sebenarnya sebelum saya bersama dengan Gemilang Travel, ni bukan kursus haji Gemilang Travel ni, saya cuma nak cerita je. Saya bersama dengan Tabung Haji sebagai pemimpin haji wilayah. Saya ingat 3 tahun, 4 tahun juga lebih banyak. Kemudian masa dalam satu kursus kami dibagi tahu tentang amboi, dalam cerita pun nampak lah berani hingga sedih nampaknya. Ada satu orang dia nak pergi ke Kelana Jaya ni. Dia nak pergi Kelana Jaya. Kemudian takdir Allah Ta'ala, walaupun dia dah dapat surat semua dah, memang nak pergi, nak terbang dah hari tu. Hari tu nak terbang. Tiba-tiba sebelum sampai Kelana Jaya, dia punya darah tinggi naik melambung. Refer hospital tahan. Ni malam ni nak pergi ni on the way. Tiba-tiba dia rasa tak stabil, tumbang. Tak stabil, tumbang. Terus refer, tak silap saya, hospital Sedang. Masih tu refer hospital Sedang. Ini kisah benar ni tuan. Kemudian hospital kata tak boleh keluar. Wahan dia pergi tu malam, tak silap saya nak tolak penerbangan yang pagi. Pagi pukul 1 penerbangan. Pasal penerbangan nak kena pergi ke airport pula. Dia akan tolak subuh, tak silap saya. Sama ada subuh dah kapal terbang, berkurang betul lah. Jadi bila kapal terbang hospital tahan, di mana pada terbang haji? Tabung haji batalkan dia. Ni nak cerita ni bukan baru waiting list, ni dah dapat dah. Bukan dah dapat, tengah pergi. Akhirnya ditahan. Tapi ending cerita dia di hujung tu dia rayu dapat juga. Kebetulan ada orang last minute yang tak pergi, dia dapat hujung. Nak cerita dia apa tuan-tuan? Possible. Betul, selagi belum balik itu doa terus. Paling koman, Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah. Jangan kita rasa saya tahu dah, dia kata 14 kali hantar keluarga pergi haji ni, kata dia tahu dah lepas ni nak pergi mana. Jangan. Sebab tu kita kena ingat, beza mudah saja. Kalau orang tanya saya, kenapa Ustaz? Kalau pergi ke Australia, tak ada masalah. Pergi Mekah, kenapa banyak sangat orang cerita masalah? Mudah saja. Perjalanan tu keluar daripada rumah tu ibadah dah. Kita nak pergi ibadah. Bila nak pergi ibadah, memang banyak halangan. Tapi kalau pergi enjoy, tak ada. Elok je. Hotel tak ada kosong pun, tiba-tiba boleh ada kosong. Kan? Ini tuan-tuan. Sebab itu saya sebut tadi, saya nak tip, saya bagi ringkas je lah. Ringkas tak ringkas jugalah, mungkin 2 jam juga. Tips tu yang ringkas. Itu niat tadi mesti direlatekan dengan harap dengan Allah Ta'ala dan doa. Mesti. Itu. Jadi supaya kita rasa serah diri. Kita mesti start ni, bukan saya suruh sampai balik saja, tak. Sepatutnya sampai bila-bila kita serah diri. Sebenarnya betul tuan-tuan ni, kalau kita dalam hidup ni serah diri banyak pada Allah Ta'ala, dia jadi lancar. Saya dah satu ketika nak pergi ceramah lambat memang tertidur ya. Lepas subuh tertidur, kuliah pukul 9.30. Saya bangun pukul 9. Belum masuk bilik air lagi, make up belum lagi. Lebih kurang tinggal 15 minit saja untuk sampai daripada Sungai Buloh ke Gombak. Tuan-tuan,
Tadi Allah Ta'ala memang tahukan lampu hijau daripada Sungai Buloh sampai ke Gombak. Allah Allah. Sama ada lampu tu betul-betul hijau atau saya melihat dia hijau. Saya nombor 2 Ustaz. Hijau. Tapi nak cerita dia tentang, tapi betul. Sebab tu saya baca dalam satu dia sebut, dia kata apabila kita berada dalam kesukaran, istighfar. Allah. Kerana istighfar ni pembuka jalan. Jangan maki dulu. Faham tak? Istighfar dulu. Jujur beristighfar dulu, istighfar. Tak boleh handle, makilah. Tak maknanya. Itu faham tak faham tak orang tu. Maknanya tuan-tuan, sebab itu kita nampak banyak orang. Ini hakikat dia. Saya ingat pada tahun sudah. Ujian. Allah bukan nak uji kita saja, tak. Kadang Allah uji dalam grup kita. Allah. Satu orang tua dah pakcik. Pakcik tua. Sampai port, bayanglah kita memang haji ifrad. Haji ifrad pula. Kita masuk ke Mekah. So kita terus buat niat haji. Sama ada haji tamatuk ke, haji ifrad ke. Berarti kita terus buat niat haji. Sampai di airport, pakcik ni terberak terus. Terberak, tak ada masalah. Habis ni kuning dia punya. Dia punya kain ihram. Tuan-tuan, delay kat situ, menguruskan pakcik. Satu grup tak boleh keluar, tunggu. Masalahnya, mana ada kain ihram lagi kat dalam tempat menunggu. Ruang menunggu kan macam ni. Tak ada kain ihram. Kain ihram semua dalam beg. Allah nak menguji betul waktu tu. Tabung haji punya orang, dia sambut kita je, dia bukan sediakan kain ihram. Saya sempat beritahu dengan pengantar haji, saya kata, Ji, akan datang get ready satu kain ihram. Nak cerita dia, Allah uji gitu. Sampai baru, Allahu Akbar, saya kata. Ni apa pula lepas ni? Itu baru sampai port. Sebab itu, sebab tuan-tuan ni, kita kena yakin bahawa ibadah ni untuk meningkatkan kita punya martabat di sisi Allah SWT. Sebab itu orang beribadah tu untuk yatarakka. Untuk yatarakka. Maknanya meningkat, naik. Bukan terapung. Itu lain. Maknanya semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena betul-betul lah. Bila kita nak buat ni, tuan-tuan, bukan maknanya lepas ni fikir balik. Tak. Jazamkan niat. Putuskan niat kita. Supaya kita sungguh-sungguh. Maknanya kita tahu dah, ya Allah, jangan kau uji aku dengan benda aku tak mampu, ya Allah. Tapi kalau kau uji aku akan cuba tempuh. Sebab tu kita kena lihat satu benda tu, barangkali Allah uji kita. Walaupun memanglah tuan-tuan, kadang-kadang benda macam ni orang ambil, apa dia panggil, ambil kesempatan. Itu kadang-kadang kita sakit hati, kan? Balambat, jangan marah Haji, barangkali ni ujian Allah Ta'ala. Makanan basi, jangan marah, ini ujian Allah Ta'ala. Semua faul je, semua ujian, kan? Masuk bilik tak dapat lagi. Bila saya nak masuk bilik ni Ustaz, kata, sabar tu Haji, ini ujian Allah Ta'ala. Ini pun kadang-kadang ada orang ambil kesempatan juga, tuan-tuan. Jadi kita, itu bagian dia lah, kalau dia ambil kesempatan. Tapi kita sendiri, sebab kita kadang-kadang kita tak boleh, kita suka, kita nak pisahkan, ini ujian ke ataupun orang ambil kesempatan. Faham tak faham? Banyak orang dia jumpa, Ustaz, saya rasa macam menyesal pula cakap tadi. Pasal apa? Lepas pada tu dia baru datang. Astagfirullahaladzim. Tu masalah dia. Kata orang Melayu, telajak perahu boleh unduk, kan? Kalau dah bas telajak masuk ke gaung, mati 39 orang lah. Tak, maknanya tuan-tuan, situ kita, saya sebut tadi, ini penting, sangat penting. Ini yang pertama lah, saya ingat. Tips yang pertama. So maknanya kita kena get ready, everything. Kita sedia dah. Saya ingat, yang ini sekadar ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala. Sebab itu betul kata Ustaz seperti tadi, kita bila macam ni bukan saja dia orang Ustaz, kita sendiri pun tahu, kita doakan dia, ya? Sebab itu kita minta doa kat teman-teman. Betul, orang Melayu dia bagus, dia nak pergi tu dia bagi tahu semua, saya nak pergi Mekah ni, tolong doa. Tak payah buat kenduri, tak apa. Kita buat kenduri ni, ya nak buat kenduri bagus juga, bagi orang makan sambil orang doa, lebihnya orang bagi ampau. Itu yang penting. Itu yang lebihnya lah, ya? Biasanya gitulah pengalaman saya. So sudah tuan-tuan, lagi canggih. Bukan saya, ada seorang ustaz ni, dia ni imam di Raja Kelantan. Ustaz Osman nama dia. Dia ni lagi canggih jemaah ni. Jemaah tu daftar dengan dia. Di ujung dalam 2 minggu lagi nak bergerak lepas apa ni lah. 2 minggu tu lebih kurang lepas daripada Mina. Dia datang jumpa Ustaz Osman, Ustaz Osman kata. Kenapa dia makcik?
Tak, Ustaz Osman jumpa. Tanya balik Ustaz Osman, Ustaz, apa hal masjid tu jumpa? Dia bagi duit sekelepuk, dia kata ni orang kampung bagi. Ustaz belilah gapo-gapo, bagi dia beli. Ustaz tu kerja pula pergi belikan barang orang kampung. Semua orang bagi ampau tu, semua dia bagi sekelepuk dia bagi. Ustaz, hak ni orang bagi. Ustaz belilah gapo-gapo untuk orang kampung. Mana Ustaz tu tahu siapa yang bagi? Dah kerja Ustaz tu pergi. Tapi Ustaz tu pun bagus juga, dia melayan habis semua. Saya kata, Syekh, hentak kalau 10 orang macam ni, kurus hentak. Ustaz tu pun bulat dulu, nak cerita dia tuan orang kita ni kenduri, lebihnya tu sampul tinggi. Bagi salam. Yalah, salam memang sangkut lah. Tak, bagus itu kita bagi orang supaya kita minta doa. Ya Allah, Tuhan doakan saya. Saya tengok ada seorang, ni lah orang dekat juga lah dengan saya. Bila Allah uji dia di Mekah, anak dia meninggal tu, accident. Allah Allah. Lepas tu saya kadang-kadang orang nak begini, kita tak usah cerita yang ni, jadi buat lemah semangat orang tu. Kita dah fikir ni Allah, fikir itu, fikir ni. Siapa bagi nama kan? Siapa beri nama? Siapa dapat 47 hari? 53 51 mana? Ni kalau Mabrurin ataupun jangan Malboro sudah. Makna tinggi betul tu. 53 hari tu kan. Penerbangan pertama. Tengah 40. Lagi sengsara tu tuan-tuan. Psikologi. Tu kena kuat psikologi. Sungguh tuan. Saya 2009 saya pergi penerbangan akhir. Pergi penerbangan akhir, paket apa nama tu panjang 49 hari je, tapi akhir. Allahu Akbar. Bar datang. Okay, bye. Kita tengok tingkap. Bukannya sehari datang satu bas. Kan petang pula terbang, tengok lagi. Sakit jiwa tuan-tuan. Dah lah, kita pergi bertugas seorang. Mula nyanyi lagu Sulaiman. Tuan-tuan ni, jadi kita kena kuatkan dulu. Tawakal, doa. Terus doa. Jumpa orang, minta doa. Tolong doakan saya supaya semuanya sejahtera. Mesti. Sebab itu kita tak tahu doa siapa-siapa. Sebab itu bagus. Saya kata orang Melayu ni bagus dah. Tak mesti kenduri lah. Saya nak bagi tips tadi tentang yang nak pergi tu. Ini pun tabung haji kongsikan juga. Saya ingat mungkin tuan-tuan ada yang macam kursus perdana dan sebagainya diceritakan. Kalau boleh nak buat kenduri ni tak usah malam. Hari nak pergi, katakan hari ni nak pergi. Tak kira pagi, petang, siang, malam. Semalam tu kosong. Tak ada program. Jangan tuan-tuan sibuk pergi melawat sana, melawat sini. Nanti kita terlampau letih, kita kolaps. Bawa hospital tahan. Allah Akbar. Panjang cerita. Nampak tuan-tuan? So hari nak pergi, katakan hari ni ada apa? Hari apa pula hari ni? Rabu. Tak sempat nak mengira hari. Hari ni Rabu. Katakan Selasa kosongkan. Jadi kalau orang nak melawat, buat siap-siap waktu melawat. Waktu melawat sehingga hari Selasa sahaja. Hari Rabu tidak ada lawatan. Dah macam ICU dah lemah. Tak betul? Betul. Ada orang dia sibuk. Orang ziarah ni nak pergi hari Rabu, hari Selasa orang ziarah sampai malam. Orang datang pukul 10 malam, berborak. Borak 2 pagi tak tidur lagi. Ni kejap lagi hari Rabu, tengah hari nak pergi dah. Kita nampak benda tu remeh. Dan ini banyak berlaku dalam jemaah kita. Dia take for granted. Dia kata tak apa, nanti dalam terbang nak tidur. Bawa tenang. Kita kalau dalam terbang tu tidur tak apa. Takut kita tidur sebelum dalam kapal terbang. Itu masalah. Tak semua. Ini saya bagi tahu ni maknanya supaya kita hati-hati lah. Sebab tu kita nak pergi ni. Sebab tu saya kata tadi, saya tak nak cerita sangat tentang persediaan dari segi ibadah. Saya ingat tuan-tuan dah hafal lah, dah get ready betul lah. Tapi saya nak sebut ni persiapan yang lain yang sebenarnya merancangkan ibadah atau dia juga yang akan menggagalkan ibadah. Baik. Itu satu. So niat, so plan, everything plan. Everything must be planned. Saya cakap orang putih tu. Serius. Takut tuan-tuan tak pasal dia saya cakap orang putih. Maknanya setiap benda kita mesti plan. Mesti plan. Walaupun kita ini biasa je, tak. Jangan kita pandang remeh. Kerana benda ini berkait dengan soal perjalanan kita. Kita gagal dalam perjalanan ni, bermakna kita akan gagal untuk sempurnakan kita punya haji. Jadi, tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Okey, so niat betul-betul jazamkan hari ni. Ini semua dah dapat surat dah. Dapat surat dah semua.
Gelap? Ya. Sebab ada yang sebahagian tak dapat tarikh lagi. Tarikh dia dapat? Dapat. Ada yang tak dapat tarikh? Belum ya? Tak apa, itu soal syok. Jadi kalau dia dah panggil kursus perdana tu, biasanya memang begitu, insyaAllah. So tunggu tarikh je lah. Biasanya tabung haji dia tak macam yang lepas-lepas dah. Dulu dia panggil tarikh kena maki. Tahu tarikh kena maki? Hello? Cik Ramlan ni? Besok siap. Yang telefon tu sebakul kena maki. Sekarang dah tak ada dah. Tabung haji dia tak buat konsep tu lagi dah. Dia politis, kena maki je. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. So, siapkan kita punya niat tadi. Yang kedua, persiapan fizikal dan mental. Saya cadangkan gini tuan-tuan ni. Kalau boleh lah, tuan-tuan bacalah buku-buku motivasi sikit. Macam buku apa nama Prof Kamil. Saya pun tak pernah baca tapi orang kata bagus. Kita pun tak sempat baca, tak apalah, yang itu kita bagi orang baca lah. Maknanya buku tu bagus, boleh baca. Dan jumpa dengan orang yang nak cerita benda yang motivate kita. Jangan jumpa cerita orang slipper hilang. Tak suka. Banyak orang jumpa, orang kita suka. Oh, saya di Mekah dulu teruklah hotel. Itu je kerja dia. Ni rosakkan kita punya minat. Tuan-tuan, saya nampak satu kita punya apa nama ni, kita punya, dia ada dua tuan-tuan. Dia ada dua kelompok orang pergi ke Mekah ni. Satu yang tak peduli apa benda pun. Makcik duduk bilik ni. Ya ke? Duduk sini ya. Makcik duduk 6 orang. Oh. Ini dulu saya. Makcik nanti apa-apa telefon. Ya. Itu makcik ada masalah? Tak ada. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, tuan, tak, saya memang nak tanya dah ni. Kita baru tuan, dia dah nak tanya dulu. Ini kelompok kedua. Tuan-tuan, trust me. Saya, tuan-tuan tengok nanti. Tuan-tuan akan jumpa dulu. Dua kelompok. Ada kelompok beratur beratur. Elok makcik tu beratur. Gede beratur. Baik, minta maaf. Belum lagi. Duduk balik. Duduk dia. Duduk di lain. Okey, boleh beratur sekarang. Beratur dia balik, beratur. Allah Akbar, salah bas. Duduk balik ya. Dia duduk, beratur duduk. Tuan-tuan akan tengok. Dia diam, relax, dia diam. Dia jenis memang dia tak, kita tak kata dia orang kampung saja, tapi kebanyakannya orang kampung. Kebanyakannya. Kita tak kata orang kampung saja, orang bandar itu tak. Tapi pemerhatian kita orang kampung saja. Sebab itu kadang orang suka buat orang kampung. Orang kampung ni dia luruhnya. Dia memang itulah kali pertama dia sampai dan kali terakhir dia akan pergi. Tak ada duit dah, habis dah kata. Makcik ni habis belaka semua duit dah kata. Tuan-tuan. Yang kedua ni, dia bukanlah orang bandar, tapi dia ni cerdik sikit. Bukan tu tak cerdik, macam mana kita nak kata. Dia ni, dia banyak fikir. Ya. Dia banyak fikir. Ini kenapa saya punya package semua dia gitu. Ini berapa kilometer persegi? Tak semua tuan-tuan. So apa yang saya nak sebut ni tuan-tuan, kita setting lah mental kita, fizikal kita. Barangkali apa yang kita jangkakan itu kita tak dapat. Saya buat contoh mudah tuan-tuan. Ada orang kata, Ustaz, habis Ustaz itu hak kita. Okay, fine. Saya cerita yang bukan hak dia. Tahun 2009. Sorry, tahun 2009. Okay. Tuan-tuan. Tahun 2009. Tak, tahun 2010. Tahun sudah. Peduli dah tahun tu tuan-tuan. Peduli dah tahun tu. Jangan calon ni dah. Tahun sudah. Cerita dia, ini orang yang pergi dengan package mahal. Dia ada intan belian ni punya package. Okay, tak apalah. Dia punya package memang duduk di Safar tahun. Okay, fine. Tak ada masalah. Dia memang bayar 30,000, 40,000. Ada yang 60,000. Okay, dia makan. Semua everything dia dapat. Takdir Allah Ta'ala yang bayar 23,000, syarikat ni dia terpaksa tutup hotel tu. Sebab jumlah yang dia dapat tu hanya sikit, tak seperti dijangkakan. Kalau dia tak jual hotel tu, dia akan rugi lebih banyak. Kalau dia bertahan, dia akan rugi lebih banyak. Kalau dia jual, dia rugi sikit. Apa dia berlaku? Dijual hotel tu, dialihkan jemaah ni. Ada lebih kurang saya ingat dalam puluh-puluh je. Apa dia buat tuan-tuan? Dia bawa masuk hotel yang 30,000.
Sekarang tuan-tuan imagine, bila dia masuk hotel 30,000, dia tak ganggu bilik orang yang 30,000 and above. Dia tak ganggu, masing-masing dapat hak dia. Apa yang berlaku, hanya dia diletakkan hotel yang sama tapi dia dibayar different. Pasal dalam spek dia, dia dapat kurang daripada itu. Dia dapat hotel yang biasa, bukan siapa tahu. Now, apa yang berlaku? Ini physical dan mental ni. Kadang-kadang bukan sebab kita kurang, tak. Orang dapat lebih. Itu je.